Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu kita dalam Heart Chat Saving Life Series. Seperti biasa, setiap hari Rabu kami akan bersama dengan anda untuk membincangkan topik-topik terutamanya berkaitan dengan kesihatan jantung. Jadi hari ini topik yang akan kita bincangkan adalah road to recovery after a cardiac event, ataupun dalam bahasa Melayunya, program pemulihan ataupun senaman yang boleh dilakukan bagi pesakit jantung yang mana mungkin sebelum pembedahan ataupun selepas pembedahan. Jadi bersama dengan saya hari ini panelnya adalah Azran Ahmad, iaitu Senior Exercise Physiologist Specialist Institut Jantung Negara. Juga merupakan seorang atlet triathlon, berbasikal, berenang dan juga berlari. Sangat hebat Encik Azran Ahmad. Jadi Encik Azran Ahmad ini merupakan orang yang tepat kalau anda ingin bertanyakan tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan latihan, senaman yang betul. Mungkin bukan bagi pesakit jantung, tetapi bagi kita sebagai orang biasa pun boleh juga anda tanyakan. Anda boleh letakkan saja komen dan juga pertanyaan anda berkaitan dengan senaman dan juga program rehab kepada pesakit-pesakit jantung di ruangan komen di Facebook Live. Nanti saya akan bacakan. Tapi perlu peringatan kepada semua, untuk sesi kali ini saya rasa kalau anda ada soalan tentang ubat dan sebagainya, simpan dulu soalan tu. Kita ada sesi lain berkaitan dengan ubat. Hari ini fokus kita untuk membincangkan tentang program rehab, program senaman, apa yang anda boleh lakukan untuk kesihatan jantung anda, terutamanya kalau mungkin ayah anda, ibu anda ataupun anda sendiri mengalami masalah jantung. Jadi Encik Azran, apa khabar? Alhamdulillah. Ridwan, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat seperti biasa. Setiap minggu saya berada di sini. Minggu lepas bersama dengan Datuk Azmi, juga berbicara mengenai latihan bagaimana yang boleh dilakukan oleh pesakit jantung sebelum, selepas, juga orang yang sihat lah. Jadi secara spesifiknya minggu ni kita nak berbincang mengenai kalau pesakit jantung itu selepas dia menjalani pembedahan, apa yang dia boleh lakukan, terutamanya untuk menguatkan otot jantung dia. Pertama, road to recovery. Kepada siapa yang kita nak bincangkan pada hari ini? Okey, terima kasih Ridwan. Good introduction lah. Dan panjang juga tu. Kita kenalkan dulu Azran. So, road recovery ni ataupun program pemulihan jantung ni untuk siapa? Pesakit yang baru sahaja menjalani pembedahan ataupun pesakit yang baru saja menjalankan kardiologi intervensi ataupun intervention, dan juga pesakit yang mendapat serangan jantung. So ada dua kategori di IJN ni. Kita pecah kepada dua. Satu, pembedahan, itu bypass ataupun post stenotomy, pembedahan di tulang jantung, di rangka jantung ni. Yang jangan pegang mic, nanti dia bergerak. Nanti audio dia tak clear. Okey, tak apa. Alright. So yang kedua ni untuk pesakit kardiologi intervention, sama ada pesakit tu baru lepas daripada kita buat stenting ataupun angioplasty. Okey. So kita akan lihat juga pesakit ni bagaimana keadaan pesakit ni. Pertama sekali kita tengok kondisi pesakit. Sama ada pesakit tu perlukan bantuan untuk jalan, ataupun pesakit tu berada di ICU sebagai contohnya. Selepas pembedahan, sama ada pesakit tu yang tidak memerlukan bantuan untuk jalan. So teknik dia berbeza. So yang kedua, kita tengok jenis diagnosis. Okey, diagnosis ni kita tengok setiap masalah pesakit ni berbeza, tidak sama. So ada pesakit yang didiagnose dengan heart failure, ada pesakit yang diagnose dengan saluran jantung koronari tersumbat. Itu kita kena pastikan yang itu. Dan yang ketiga, kita tengok risiko pesakit tersebut. So risiko ni ada risiko yang rendah, sederhana dan juga tinggi. So risiko ni macam mana kita boleh tahu risiko ni? Bila pesakit tu masuk ke IJN, dia akan menjalani beberapa ujian ataupun assessment. So pakar akan mengklasifikasikan pesakit tu di bawah risiko yang rendah, sederhana ataupun tinggi. So bila kita dah pastikan semua yang saya sebutkan tadi, yang pertama iaitu kondisi pesakit, yang kedua jenis diagnosis, dan ketiga risiko. So barulah kita boleh prescribe ataupun kita boleh bagi preskripsi, macam kita bagi ubat kepada pesakit. Apa yang boleh mereka lakukan. Jadi preskripsi ini dihantar kepada pasukan fisioterapi. Ya. Preskripsi ini biasanya bila kita dah dapat maklumat daripada pakar ataupun kita dah melawat pesakit dan kita melakukan ujian terhadap pesakit tersebut, barulah kita draft ataupun kita design
specific exercise untuk pesakit tersebut. Setiap pesakit berbeza, tak sama. Yalah, bila kita cerita pasal pesakit ni, mereka dalam keadaan lemah, terutamanya apabila seseorang pesakit itu baru sahaja selesai pembedahan. Jadi kenapa apabila kita bercerita mengenai senaman dan juga program rehab ini wajib kepada pesakit yang sudah menjalani pembedahan? Okey. So soalan tadi adalah wajib ya. Okay. So wajib tu memang bila berada di IJN lah atau berada di hospital. Okey. Yang kalau pesakit tu berada di rumah, terpulang kepada pesakit ataupun keluarga untuk membantu pesakit tersebut. Tujuan dia adalah untuk mengoptimumkan ataupun memanfaatkan daripada kesan pembedahan tu lah. So recovery tu menjadi lebih pantas atau lebih cepat. So selain daripada tu kita dapat tengok dia dapat mengembalikan kecergasan kardiovaskular dan aktiviti harian. Selain itu kita dapat tengok pesakit dapat mengawal tekanan darah, berat badan, paras kolesterol, mengurangkan risiko yang akan datang ataupun yang akan datang agak masa yang panjang bukan sekarang. So yang seterusnya kita melihat dia dapat meningkatkan quality of life pesakit tersebut. So selepas pembedahan, sebelum pembedahan pesakit rasa susah nak berjalan, susah nak naik tangga, tapi selepas pembedahan ni dengan recovery ataupun dengan aktiviti yang kita prescribe pada mereka, mereka dapat mendapat quality of life yang orang kata yang penuh lah dan dapat mengawal keyakinan diri. So dia yakin, dulu tak yakin nak naik tangga pun tak boleh. Sekarang ni bila dah buat program cardiac rehab ni, naik tangga boleh, berjalan daripada pintu ke kereta tak ada masalah. Dan selain tu kita dapat membantu mencegah osteoporosis, sembelit dan juga koordinasi, fleksibiliti dan peredaran darah pesakit tersebut. So itu adalah sedikit sebanyak benefit of program rehabilitasi ni ataupun program exercise untuk cardiac rehab. Jadi bagaimana cara pesakit ini melakukan senaman selepas pembedahan intervensi ini? Sama ada dia berada di IJN ataupun dia berada di rumah. Okey. Jika pesakit tersebut berada di IJN, maksudnya selepas daripada intervensi ataupun dimasukkan ke ICU ataupun coronary care unit di ward dan sebagainya, pihak terapis ataupun pasukan kami akan bertemu dengan pesakit tersebut dan kita akan melakukan intervention lah, exercise intervention dengan patient ni. So pesakit ni kita akan tengok dia punya background, macam saya cakap yang tadi lah. Kita akan tengok dia punya kondisi dia, kita akan tengok dia punya keadaan jantung dia dan juga risiko dia. So baru kami boleh lakukan terapi ataupun program cardiac rehab. Jadi kita ada satu video untuk anda saksikan, apa kata kita saksikan sekarang. Ya, video ini berdurasi 3 minit tentang apa yang anda boleh lakukan di rumah dan juga selepas daripada pembedahan. Hi, I'm Melidia. I'm a physiotherapist at Institut Jantung Negara. As for today, I would like to share to you about IJN's cardiac rehabilitation program. The cardiac rehabilitation program mainly has 4 phases, phase 1 to phase 4. Phase 1, we will focus more on admitted patients where patient is hospitalized. Normally, before the surgery or before the intervention, we will educate the patient on what to expect during and after the surgery. So our cardiac rehabilitation phase 1 will take place as soon as day 1 in intensive care unit or ICU and up to the day that the patient discharged. As for phase 2, the cardiac rehabilitation program will start approximately about 2 to 3 weeks upon discharge and can last up to 6 months. During this period of time, patients are advised to enroll to our cardiac rehabilitation program as outpatient. The exercise intensity will be higher than the first phase. At phase 2, our cardiac center will run 2 sessions per week at a minimum of 8 sessions. However, some may go up to 4 to 12 sessions. For phase 3, it's between 6 months to 1 year. At this time, patients
patients are able to perform their exercise by their own and unsupervised. However, patients can still come to us to seek for advices and keep track on their exercise progression. Subsequently, phase 4 will start after 1 year of cardiac event. At this time, patients are expected to perform their exercise on their own and maintain for the rest of their life. As patient comes in, the therapist will make an evaluation of the patient and measure their aerobic exercise capacity. After the evaluation, the therapist will prescribe the exercise where we will regulate the dosage of physical activity along the training program. It consists of the frequency, intensity, and duration of the exercise. In order to achieve specific goals, the therapist will monitor their training heart rate during exercise and make sure they exercise in a moderate intensity. Institut Jantung Negara's Cardiac Rehabilitation Program was established since 1998. We have a team of well-trained and experienced therapists to guide you throughout the cardiac rehabilitation program. We are an internationally recognized and accredited cardiac rehabilitation center. For an appointment, please call us at 03-2617-8339 or visit our website at www.ijn.com.my. Okey, itu dia secara ringkas apa yang ditawarkan oleh Institut Jantung Negara untuk program rehab dan juga senaman terutamanya kepada pesakit jantung. Baiklah, kita teruskan sesi kita. Sebelum saya teruskan dengan soalan-soalan yang saya prepare ni, saya nak menyantuni salah seorang pendengar kita dan juga penonton kita di Facebook. Namanya Syaimi Mat Zain. Katanya, Assalamualaikum. Dia nak bertanya, jika seseorang itu ada AF, maksudnya apa yang saya faham, AF ini adalah keadaan denyut nadi yang tidak sekata. Macam mana senaman yang maksimum dia boleh lakukan? Adakah dengan HR dia boleh lebih daripada 130 beat per minit? Ataupun bagaimana? Okey, AF ni maksud dia atrial fibrillation. So, rhythm dia tak sekata. So memang ada pesakit yang mengalami masalah AF ni. So kalau di IJN senang untuk kita monitor, tetapi bila dia melakukan senaman bersendirian ni agak sukar. Macam dia tanya tadi 130 beat per minit. So kita sekarang ni nak kena tahu berapa umur dia. Sebab there's a equation and calculation. Bukan simply 130 bagi umur Ridwan contohnya. Katakanlah 30 atau 40. So berbeza. Benda tu adalah kita kena dapat tahu maklumat yang detail. Maklumat yang detail, umur pesakit tersebut, berapa persen yang kita boleh streskan pada aktiviti tersebut. Dan juga AF ni kita kena lihat dengan teliti juga sebab it could be ada masalah daripada jantung dan belum buat correction. Atau patient on medication agak mudah juga. Patient yang dah orang kata sudah mengambil ubat, ada ubat, kita kena lihat juga. Tapi bagi saya nak menjawab soalan tu terlalu general. Kita kena tahu faktor umur dia berapa dan kita boleh buat calculation based on that. Maksudnya Syaimi boleh datang ke Institut Jantung Negara, berjumpa dengan pakar ataupun refer kepada doktornya dahulu sebelum ke bahagian fisio. Saya rasa itu cara yang terbaik untuk mendapatkan secara spesifik apa yang anda boleh lakukan untuk program rehab jantung anda. Kita sambung. Jadi apabila kita melakukan senaman untuk pesakit jantung, banyak program-program telah pun dilakukan seperti mana yang Azran ceritakan tadi. Jadi kesan fisiologinya bagaimana apabila seseorang pesakit itu telah pun memulakan program rehab dan juga senaman ini? Okey, kesan fisiologi terhadap pesakit ataupun individu bila melakukan senaman ni, dia akan pertama sekali bila kita melakukan senaman dia akan rasa panas dan start berpeluh. Dia akan mula berpeluh. That's a common sign. Itu adalah tanda-tanda fisiologi yang biasa dan juga peningkatan kadar denyutan jantung. So dalam keadaan rehat berbeza. Jantung pun dalam keadaan rehat. Selesa, tidak rasa peluh, tak rasa panas. Tapi bila melakukan aktiviti, kadar denyutan akan meningkat dan setelah selesai aktiviti, pesakit tu kesan fisiologinya dia akan merasa penat ataupun letih. Itu adalah common symptoms. Jadi tak pelik lah biasanya kalau orang exercise kan tiba-tiba
rasanya panasnya lain daripada yang lain. Itu adalah kesan fisiologi yang biasa. Setiap individu akan mengalami benda yang sama. Jadi kalau katakan panas itu mengalami benda yang sama itu, ia bergantung kepada pesakit tersebut ataupun bagaimana? Contohnya suhu badan dan sebagainya. Okey. Bagi pesakit, kita tengok environment di mana dia lakukan aktiviti tersebut. Jika dia melakukan aktiviti tersebut di luar daripada rumah, keadaan yang panas, matahari yang terik, definitely dia akan rasa lebih panas, mudah berpeluh. That's a reaction ataupun tindak balas fisiologi badan terhadap aktiviti. Tapi bila kita melakukan di tempat yang sejuk, contohnya dalam bilik yang ada air conditioning ataupun berhawa dingin, so you akan rasa lebih selesa dan you akan mampu melakukan aktiviti itu lebih daripada jangkaan yang di mana kita lakukan di luar. Jadi kalau di Institut Jantung Negara, selain daripada video 3 minit tadi kita dah saksikan, apa lagi yang ditawarkan selaku perspektif seorang pakar fisiologi di IJN? Apa yang ditawarkan di Institut Jantung Negara? Alright. So di IJN apa yang kita tawarkan adalah program kadar rehab. Program kadar rehab ni di IJN kita panggil center base center base CRP ataupun dalam bahasa Melayu ni kita panggil program pemulihan jantung berpusat di IJN. So program ni kita tawarkan untuk fasa pertama, fasa kedua, 3 dan 4. Selain pada tu, saya generalize dulu. So yang kedua, kita bagi ataupun kita dedahkan pesakit dengan home exercise. Home exercise ni senaman jantung di rumah, di mana pesakit yang telah menjalani intervensi ataupun pembedahan di IJN, apabila dia pulang dia boleh melakukan aktiviti ni ataupun senaman ni di rumah. Dan kita akan bekalkan pesakit dengan booklet ataupun diary. So apa yang dia boleh lakukan, do and don'ts. So dia akan rekodkan segala aktiviti tersebut di dalam diary tersebut. So yang ketiga, kita ini dalam peringkat perancangan untuk 2021 Ridwan, 2021 kita akan lakukan home visit CRP. So bagi pesakit yang tak mau ke IJN ataupun tidak ada pengangkutan dan sebagainya, kita akan datang ke rumah pesakit. Kita memberi servis di rumah. Walaupun dalam keadaan pandemik ni, kita kena fahamlah juga kan, ada pesakit yang tak mau ke hospital, tapi dia nak terapis datang ke rumah. So itu adalah satu inisiatif yang kita akan lakukan. Pakar fizioterapi akan ke rumah pesakit. Dan yang terakhir ialah, ini pun di dalam perancangan untuk tahun 2021, di mana telerehabilitation. Telerehabilitation ni di mana program di mana pesakit tidak perlu bertemu terapis. So kita akan buat program ni menggunakan medium ataupun platform internet ataupun menggunakan Google Meet sebagai contoh ya. So pesakit ni adalah pesakit-pesakit yang stable. Yang tak stable kita tak boleh buat sebab tidak ada orang yang mengawasi ni. Okey, faham. Jadi mungkin sebelum ini kalau anda, ibu anda, bapa anda mengalami masalah jantung, anda tidak ada masa untuk tengok macam mana ibu dan ayah anda exercise, Institut Jantung Negara menawarkan program-program apa yang Azran beritahu tadi, program servis ke rumah untuk 2021 nanti. Itu merupakan satu program yang baik untuk anda consider untuk kesihatan keluarga anda. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan soalan, ada soalan di Facebook ini. Terima kasih kepada Reza Yusof. Assalamualaikum, saya baru saja buat angiogram di IJN. Saya cuba senaman yang biasa-biasa dahulu, tetapi cepat penat. Jika naik tangga 10 anak tangga pun dah penat. Berjalan 100 meter pun dah semput. Jadi dia tanya apa senaman yang sesuai untuk dia. Ini agak spesifik juga sebenarnya kepada Reza ni. Okey, bagi pesakit yang baru menjalani angioplasti sebagai contoh, untuk melakukan senaman ni memang kita galakkan. Tetapi bukan senaman yang high intensity ataupun berintensity tinggi lah. So kita just nak pesakit ni melakukan senaman yang very gentle, orang kata easy lah. So di mana pesakit ni hanya perlu berjalan. Naik tangga tu boleh, tetapi jangan buat senaman naik tangga. Berjalan naik tangga tu katakanlah rumah dia double story, biliknya di atas. So okey, tak ada masalah untuk dia naik tangga, tapi aktiviti yang dia perlu lakukan adalah berjalan. So sebagai contoh, hari pertama lepas discharge, sebelum discharge di ward, dia berjalan sebanyak 500 meter. 500 meter. Bila dah balik ke rumah, cuba tambahkan distance tu ataupun jarak berjalan tu setiap hari atau setiap 2 hari. Jalan macam biasa dalam keadaan selesa, jangan berjalan di tengah-tengah panas. Make sure makan ubat sebelum jalan dan juga monitor. Kalau kita tengok pesakit jantung ni, kebanyakannya mereka ada blood pressure monitor ataupun blood pressure machines. So
periksa dulu tekanan blood pressure ni dan juga nadi. So sekarang ni wearable device kan, ataupun jam tracker. So mereka boleh gunakan alat-alat ni sebagai untuk monitoring. So memang akan rasa penat sedikit, tapi kalau penat rehat. Jangan paksa. Itu antara nasihat kepada Reza. Saya harap Azrael menjawab soalan anda. Apapun, kita berehat seketika, kembali selepas ini. Selepas ini kita akan bincangkan banyak lagi dalam separuh masa kedua untuk Heart Chat 7 Live Series kali ini. Get to know your heart with Dr. Heart. Are you at risk of heart attack? You are over 35 years old. Your family member had heart attack at young age. You are a smoker. Your BMI 25 or greater, especially if you have excess fat around your waist. You do not practice a healthy lifestyle and exercise. You suffer from high blood pressure and diabetes. You have not been to any health examinations. Register yourself for a heart examination with us at IGN today. Okey, kembali lagi separuh masa kedua untuk kali ini. Biasalah kan, dalam show-show begini kita perlukan perbincangan. Apapun, untuk soalan seterusnya ini saya rasa penting untuk kita semua tahu, kalaulah di IGN anda ada pakar untuk monitor jenis senaman dan juga program rehab untuk anda, tetapi apabila berada di rumah tanpa pengawasan fisioterapi pula, bagaimana? Apa jenis senaman ataupun apa yang boleh dilakukan oleh pesakit-pesakit ini tanpa pengawasan? Okey. Yang pertama, apa yang kita suggest ataupun kita recommend pada pesakit, kalau boleh bila lakukan senaman tu di rumah, pastikan ada orang yang menemani, anak, isteri, orang gaji dan sebagainya lah. So selain tu, kalau tak ada lah nak mengawasi pun, at least kita dah educate patient ni tau. Kita dah educate patient dan juga ahli keluarga sebelum mereka discharge. Dan bagi pesakit yang tak pernah datang ke IGN pun, ini adalah tip yang berguna. So invest on the BP sets. Invest on the BP set, beli BP set. Murah je, tak mahal sekarang ni. So you monitor you punya blood pressure. Bagi orang yang ada hypertension contohnya, so you kena tahu berapa bacaan yang sesuai untuk you melakukan senaman di rumah. Dan selain daripada tu, maksudnya kena monitor sebelum melakukan exercise. Contohnya ada pesakit yang mempunyai dah tinggi hipertensi. So monitor. So ada calculation dia. Saya boleh share juga calculation tu kalau nak lah kan. Tapi masa pun tak cukup. Itulah kita kena panjangkan sebenarnya. Kita kena panjangkan lagi perbincangan ini sebenarnya. Tapi apa itu sesi lain lah kalau kita nak share calculation secara spesifik. Soalan daripada Khairul Mizan ini, saya berumur 39 tahun. Saya telah pun menjalani angioplasti dan pemasangan stent pada Julai 2020. Pertama, berapa lama tempoh untuk saya aktif semula dengan kadar heart rate yang sesuai? Dan yang kedua, untuk stress test, bilakah saya boleh laksanakan semula? Okey, saya jawab soalan yang terakhir tu dulu. Stress test ni, stress test dia boleh buat based on recommendation daripada doktor ataupun pakar. So, tapi selalunya selepas daripada 6 bulan selepas stenting ataupun 6 ke 1 tahun. Bergantung pada pakar. Kalau pakar tu berpuas hati dengan result ataupun keputusan ujian-ujian yang lain yang dilakukan oleh pakar, dan pesakit ni boleh buat stress test lah. Soalan yang kedua tadi, soalan pertama tadi, berapa lama tempoh saya untuk aktif semula dengan kadar heart rate yang sesuai? Okey. So bagi angioplasti patient ni, pesakit yang menjalani intervensi kardiologi ni, dia boleh lakukan dengan segera. At least seminggu selepas. Seminggu selepas dia dah boleh aktif dah. Tetapi tidaklah terlalu aktif sehingga menyebabkan saluran darah yang kita panca tu, sama ada radial ataupun di kaki tu, luka semula lah kan. So dia kena berhati-hati. Tapi aktiviti biasa dia dah boleh lakukan. Dan garis panduan exercise tu macam saya nak share jugalah. Dia kena calculate dia punya resting heart rate. And then kita nak tengok maximum heart rate dia berapa kan. Maximum heart rate dia, dan juga kita akan letak 60 to 85% intensity. So 85 tu maximum, 60 tu minimum. Tapi bagi pesakit jantung ni kita galakkan between 60 to 70 dahululah. Itu dengan pengawasan. Without pengawasan kita tak, kalau boleh kita tak mahu dia lebih kepada 70%. Okey. Bercerita tentang pengawasan pula. Bagaimana pengawasan dilakukan dan juga apakah penilaian-penilaian dan juga bacaan yang diambil kira untuk menentukan bahawa senaman tersebut berkesan kepada pesakit tersebut? Okey. So bagi pesakit jantung ni, kita lihat juga bacaan gula sebelum mereka lakukan aktiviti ataupun senaman. Kita tengok bacaan gula.
Yang pertama. Lepas tu bacaan blood pressure ataupun bacaan tekanan darah. So kita kena pastikan tekanan darah dia normal. Normal ni kita akan tengok lah sama ada tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. So kalau kita simple words ataupun kata lain kita lihat MAP. Separuh orang tengok tekanan darah systolic diastolic. Tapi di IJN kita tengok MAP, mean arterial pressure. There's a simple calculation. Dia sama aje tapi kita convert kepada MAP. Itu saya rasa sesi yang kita akan kongsikan. Kalau orang biasa dia tengok blood pressure ni dia akan bacaan confuse. bawah, bacaan rendah. Yes. Bacaan. Saya nak share lah. Saya dulu ada pengalaman pada umur 23 tahun saya pernah mencapai bacaan 170 110. Tinggi. Sebab itu saya cuba ubah lifestyle saya. 10 tahun kemudian inilah saya di hadapan anda semua. Saya nak share sedikit selingan. Kita sambung. Baiklah, jadi kita dah cerita bagaimana penilaian dilakukan, kena ambil tekanan darah, kena ambil bacaan gula dan sebagainya. Jadi sedikitlah anda kena invest untuk beli device ini demi kesihatan anda. Dan juga apa pandangan yang boleh Cik Azran kongsikan selepas pembedahan, dan biasanya ada soalan-soalan juga FAQ, frequently asked question, yang selalu orang duk tanya, boleh travel ke tidak, bagaimana? Alright. Ini soalan yang orang kata soalan lazim lah ni. Soalan lazim. Soalan lazim. Pesakit akan tanya biasanya pada saya, bila saya boleh mandi? Okey, mandi ni dia boleh mandi immediately, tak ada masalah. Dia boleh mandi immediately. Kalau dia ada luka pun cover luka tu dengan Selalunya kita benarkan pesakit mandi, tidak ada masalah lah. Menaiki tangga, bila saya boleh menaiki tangga? Kadar segera, at any time. Tetapi you kena tahu you punya tolerance, setakat mana yang you mampu. Jangan paksa diri. Kerja-kerja rumah dia boleh buat dalam masa 2 hingga 6 minggu, tak ada masalah. Tukar cadar dan sebagainya, house cost ni. So mengangkat, menarik, menolak ni, yang ini ada limitation sikit lah. Tiada yang berat selama 6 hingga 8 minggu 6 hingga 8 minggu lebih kurang. Sehingga ke 12 minggu lah kita tengok. So menerima pelawat, ini soalan common, boleh tak saya terima pelawat? Tak ada masalah bila-bila masa, tetapi hadkan supaya anda mendapat masa rehat yang cukup. So memandu, this is common question. Ada yang pemandu teksi kan, lepas buat angio, bila saya boleh memandu? Memandu selepas 4 minggu. Itu bypass. Kalau angio pun sama juga. Untuk yang cardiology intervention pun kita sarankan selepas 4 minggu. So kembali bekerja ni bergantung kepada keadaan pesakit. Selalunya pakar akan bagi MC pada atau cuti sakit pada pesakit ni lebih kurang 6 hingga 8 minggu, bergantung pada pekerjaan dan juga jumlah pesakit itu bekerja. Okey, ada yang pesakit yang tinggal di luar bandar yang berkebun kebun kelapa sawit dan sebagainya, selepas 6 minggu. Itu adalah ideal. And berbasikal, berjogging, itulah trend sekarang tu. Trend So itu kita sarankan 6 hingga 8 minggu. Selepas daripada pembedahan. Selepas daripada intervensi dan juga pembedahan. Ada yang pesakit sekarang ni dah lepas PKP dah tak ada, nak bercuti, naiki kapal terbang, boleh, tak ada masalah. Tapi kita sarankan 6 minggu dan cuba cari tempat yang dia nak pergi holiday tu ada hospital berdekatan in case of emergency. Okey, ada pesakit yang main golf, bowling, so dia boleh lakukan selepas 6 minggu, sepenuhnya 12 minggu lah. Yang berenang, bagi yang bypass patient yang ada pembedahan, apabila luka tu dah sembuh, sebaik-baiknya 6 hingga 8 minggu. Dan yang popular sekali, soalan yang paling popular, ini kerap ditanya oleh pesakit, bila saya boleh, ini jawapan pakar bilakah saya boleh melakukan hubungan seks? Okey, hubungan seks ni as a adult tak ada masalah lah, bila dia dah bersedia. Dan juga sila jaga tulang di dada ni lebih kurang 6 minggu pertama. Jadi sebenarnya dia ambil masa lah lebih kurang dalam 6 minggu, kebanyakannya 2 ke 6 minggu sebenarnya perlu berehat. Dan perlu betul-betul anda dia sampai tahap dia betul-betul sembuh ataupun bagaimana dalam situasi dia, selepas daripada contohnya tadi kan 6 minggu, 4 minggu, atau bagaimana? Setiap pesakit ni kondisi dia sangat berbeza. Ada pesakit yang kencing manis, luka dia lambat sembuh. So aktiviti yang melimitkan dia adalah aktiviti yang contohnya macam berenang tadilah. Dia nak masuk dalam air pun tak boleh mungkin, tapi dia boleh cover dengan edema, which is kita ada silikon yang boleh cover luka tersebut. Dan luka di kaki kita kena ingat, bukan sahaja luka di dada, ada luka di kaki di mana urat yang kita ambil. So kita tak naklah dapat infection selepas tu. Dan
masalah lain. Jadi ini juga satu soalan, kalau biasanya selepas daripada pembedahan itu, senama yang paling ringkas lah sepanjang perbincangan kita ini adalah berjalan. Jadi secara spesifiknya apa garis panduan untuk seseorang itu mula exercise-nya berjalan? Yes. So berjalan ni, this is most recommended exercise lah. Exercise yang paling simple, tidak memerlukan orang kata belanja yang mahal, nak beli treadmill, nak beli equipment dan sebagainya. So berjalan ni semua orang aktiviti yang semua orang lakukan. Berjalan. So mula dengan jarak berjalan ketika berada di hospital. So bila berada di hospital tu, selepas daripada kita buat pembedahan ataupun intervensi, kita akan encourage patient tu untuk berjalan. Kita akan recordkan kadar berjalan yang pertama, hari kedua. Dan kita ada objektif dekat sini. So setiap pesakit sebelum discharge daripada AJN at least boleh berjalan sejauh 250 meter, Ridwan. So kalau dia tak boleh balik, dia tak boleh complete 250, kita tak benarkan dia pulang. Itu yang sepatutnya. So setiap hari patient ni boleh menambahkan, ataupun pesakit ni boleh menambahkan jarak berjalan secara berperingkat setiap 2 ke 3 hari, macam saya sebut tadilah. So mulakan dengan senaman regangan sebagai warm up. So warm up ni penting. So to make sure your heart tu ready untuk aktiviti seterusnya. So perlahan-lahan tambahkan kelajuan. So tak perlu tergesa-gesa. And then akhiri dengan berjalan perlahan semula. Bila katakanlah kita set hari ni untuk 15 minit ataupun 1 kilometer. So bila nak habis tu, cool down. Jangan lupa cool down. Warm up, aktiviti dan cool down. And then recognize pencapaian tu, recordkan dalam diary, supaya, dan juga jangan bandingkan aktiviti yang you buat dengan orang lain. Setiap orang tu berbeza. Betul. Sebenarnya terkena je kepada orang normal sebenarnya. Kita sentuh sikitlah untuk orang normal. Ada satu soalan ni, saya gabung dengan soalan terakhir ini. Untuk orang normal dan juga public ataupun orang awam yang sehat, jadi apa tips sebagai seorang pakar fisioterapi untuk seseorang itu mungkin baru sahaja berjinak-jinak dengan aktiviti fitness dan sebagainya. Dan juga ada soalan ni saya gabungkan sekali, adakah Institut Jantung Negara menawarkan fitness program bagi pesakit-pesakit luar juga? Pesakit-pesakit luar dan juga mungkin ada nak kuruskan badan ke apa ke? Semua. Okey, saya jawab soalan yang terakhir dulu sebab mudah sikitlah. Ya, kita ada tawarkan program untuk lifestyle behavior ataupun changing behavior. So daripada yang tidak pernah changing behavior ni, daripada tak pernah melakukan sebarang senaman dan mula berjinak-jinak dan kembali aktif. So program ni ada di AJN. Tapi program ni perlu mendapatkan khidmat pakar di mana kita akan saring dulu keadaan pesakit tersebut ataupun keadaan klien. Dia ni belum pesakit lagi sebab public. Kita akan saring dulu klien ni dan make sure klien ni fit untuk program ni dan baru kita masuk. Maksudnya sebab ada dia pesakit contohnya daripada hospital luar tetapi ingin buat program rehab dengan AJN juga boleh. Perlu disaring jugalah. Perlu disaring juga. Ataupun dia membawa record ataupun keputusan ujian yang pernah dibuat di hospital luar. So tapi mesti melalui pakar kardiologi. Pakar kardiologi ni akan salurkan ataupun refer patient ni kepada pakar fizioterapi untuk kita prescribe exercise. Boleh dilakukan di IJN, tidak ada masalah. So yang pertama tadi soalan tu ada mengenai untuk orang awam ke? Untuk orang awam. Tips-tipsnya. Tips dia, yang pertama sekali nadi lah. Kita kena tahu kadar nadi kita ataupun pulse kita lah dalam keadaan rehat. So Ridwan selalu resting heart rate berapa? Itulah saya nak tanya sebab saya mungkin sebagai orang biasa kan saya tak ada kira. Saya tak tahu nak kira macam mana. Formula dia saya bagi simple formula. Kita panggil formula ni maximum heart rate formula lah, di mana formula dia 220 tolak umur. Okey, katakanlah umur saya 40 tahun 220 tolak 40 bermakna 180. Itu maksimum heart rate saya. Okey, gunakan jangkaan heart rate ini untuk mendapat 50, kita calculate by 50 to 85%. Bermakna 180 tadi kita darab dengan 0.5. Bermakna 50%. Betul, 50%. Okey, itu yang bawah dia, yang rendah. Maksudnya resting heart rate? Resting heart rate tadi 90 lah kalau untuk Encik. Bukan. Resting heart rate berbeza. Resting heart rate kita kena tengok. Setiap pagi kita bangun tidur, kita cuba check. Kalau ada wearable device ataupun jam, kita boleh tahu what is our resting heart rate. Kata resting heart rate saya 50 lah ataupun average 60 normal. So itu adalah resting. So you kena bekerja at least ataupun you kena bersenam at least untuk mendapat benefit yang sebaiknya 50 ke 85%.
50 tu rendah 85 tu tinggi, tidak melebihi 85%. Maksudnya semasa exercise 50 hingga 85%. 50 ke 85%. Exactly. So kita kalau yang tak pernah exercise ni, kita boleh start with low dulu dengan 50. Lepas tu gandaan 5 which is 50, 55%, 60, 65 ke 70 dan ke atas lah. Mulakan 150 minit seminggu. 150 minit seminggu. 150 minit seminggu. So seminggu lah. So you can divide lah. You nak buat 3 hari seminggu ataupun 7 hari seminggu, 5 hari seminggu pun boleh. Tapi at least 150 minit seminggu dengan kadar sederhana dan banyakkan aktiviti fizikal harian. Itu saja. Okay. Simple. Ya, simple kan. Jadi kalau anda semua nak bermula dengan aktiviti fitness, sekarang trend berbasikal, berlari dan sebagainya, gunakan tips ini. Saya rasa tips ini sangat general, tak perlu lagi kalau nak bermula nak beli jam mahal-mahal pun tidak perlu lagi saya rasa. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azran Ahmad, Fisiologi Specialist Institut Jantung Negara. Maaf juga kepada penonton yang mana banyak soalan yang tak sempat saya bacakan, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah nanti kita akan buka lagi sesi lain, anda akan boleh tanya lagi dengan Encik Azran. Apapun minggu depan jangan lupa teruskan bersama dengan kami Hard Chat Saving Life Series untuk episod seterusnya. Masih lagi kita bercerita tentang fitness, dan fitness ini secara spesifiknya kepada jantung anda. Baik, Assalamualaikum.